Assalamualaikum. Saya Wan Zahidah binti Muhammad Zain, merupakan pembentang pertama dan saya akan memfokuskan untuk menjawab soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Jurnal ini berkaitan dengan hubungan antara keterbukaan dalam berkomunikasi dengan keyakinan guru terhadap kaedah pentaksiran alternatif. Communication climax ataupun dalam bahasa Melayu, keterbukaan dalam berkomunikasi adalah merujuk kepada keselesaan individu dalam berkomunikasi antara satu sama lain, iaitu setiap individu akan lebih terbuka dalam menerima pendapat dan juga dalam memberi pandangan masing-masing tanpa ada halangan. Terdapat 3 idea utama dalam jurnal ni. Yang pertama adalah keterbukaan dalam berkomunikasi, di mana dapat meningkatkan semangat dan prestasi guru serta mengukuhkan komitmen dan meningkatkan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar. Langkah ini juga menyebabkan tercetusnya penghasilan idea baru serta kajian baru. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan pembelajaran dan menggalakkan pengambilan risiko, iaitu pelajar berani untuk mencuba sesuatu yang baru tanpa risau akan kegagalan. Oleh itu, pelajar akan dapat sesuatu ataupun belajar sesuatu sepanjang proses ini. Idea yang kedua dalam jurnal ni ialah merupakan sokongan untuk menggunakan kaedah pentaksiran alternatif, iaitu tanpa sokongan daripada semua pihak, terutamanya rakan-rakan guru, pihak pentadbir sekolah, pelaksanaan pentaksiran alternatif akan meningkatkan lagi tekanan dan konflik dalam kalangan guru, seperti perbezaan pendapat antara yang menyokong dan tidak menyokong dengan perubahan kaedah pentaksiran di bilik darjah. Oleh itu, semakin banyak sokongan yang diterima oleh guru, semakin yakin guru terhadap keberkesanan kaedah pentaksiran alternatif. Dan idea yang ketiga adalah tidak menggunakan kaedah pembelajaran tradisional yang berasaskan buku teks semata-mata. Dengan menggunakan kaedah ini menyebabkan guru tidak mahu mengambil kira contoh keadaan dunia sebenar kepada pelajar, dan guru akan teragak-agak untuk mencuba pelbagai kaedah penilaian yang baharu. Oleh itu, semakin kuat kebergantungan guru terhadap penggunaan buku teks, maka semakin lemah kepercayaan mereka dalam keberkesanan penggunaan kaedah pentaksiran alternatif. Antara 3 idea utama yang dinyatakan sebentar tadi, kami telah memilih satu idea yang paling menarik, iaitu keterbukaan dalam berkomunikasi atau lebih dikenali sebagai communication climate. Seperti yang kita tahu, apabila guru itu selesa untuk berbicara, akan memberi semangat kepada guru untuk meluahkan pendapat mereka dan akan berlaku pertukaran idea yang lebih inovatif tentang pentaksiran. Oleh itu, dapat disimpulkan tanpa kepercayaan guru yang teguh, matlamat yang telah ditetapkan dalam pentaksiran alternatif tidak akan dapat dicapai sepenuhnya. Terdapat idea baru yang dikemukakan di dalam jurnal ini, iaitu kajian akan datang perlu mengambil kira dari sudut pandangan pelajar itu sendiri. Langkah ini akan mengubah peranan pelajar dalam proses penilaian kerana akan menjadikan pelajar lebih aktif dalam melibatkan diri di setiap aktiviti penilaian yang bertujuan untuk mendedahkan pemahaman dan pendapat mereka. Gambaran yang lebih lengkap akan difahami melalui mengkaji sama ada jangkaan dan pencapaian sebenar pelajar dalam pentaksiran alternatif sepadan dengan perspektif guru. Sudah semestinya maklumat dalam jurnal ini boleh digunakan secara praktikal, seperti menggunakan kaedah keterbukaan dalam berkomunikasi dan sokongan daripada semua pihak secara berterusan untuk guru menggunakan kaedah pentaksiran alternatif. Amat penting untuk membuat guru lebih yakin dan percaya serta lebih fokus dalam menggunakan kaedah pentaksiran alternatif ini. Idea dan pendapat guru amat penting kerana mereka adalah golongan ataupun insan yang mempunyai hubungan paling rapat dengan pelajar. Oleh itu, tanpa keyakinan dan semangat daripada guru, sudah pasti pentaksiran alternatif tidak akan dapat digunakan sepenuhnya dan segala idea yang telah dirancang tidak akan dapat dicapai dengan jayanya.
saya Nurul Hidayah binti Ismail, nombor matrik P12460 akan menyambung pembentangan mengenai kritikan artikel ini. Pada pendapat saya, saya bersetuju dengan segala intipati yang terdapat di dalam kandungan ini. Di dalam artikel ini menerangkan pentaksiran tradisional telah dikritik kerana meletakkan pembelajaran lebih kepada hafalan yang menyebabkan pelajar menjadi pasif. Pentaksiran tradisional ini hanya perlu pelajar menghafal jawapan. Pendidik yang prihatin mula mencari alat penilaian yang membolehkan pelajar menerangkan, mengaplikasikan, mengkritik dan mewajarkan respon mereka sendiri. Kaedah penilaian alternatif muncul untuk memperbaharui prosedur penilaian, menyediakan maklumat yang realistik tentang pencapaian pelajar, menggalakkan penlibatan aktif mereka dan meletakkan harapan yang tinggi kepada mereka melalui pemahaman yang mendalam tentang akademik yang mencabar. Pelaksanaan pentaksiran alternatif jauh lebih baik daripada pentaksiran tradisional dan kepercayaan guru terhadap keberkesanannya adalah penting untuk mendorong mereka memasukkan penilaian alternatif ke dalam bilik darjah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan guru kepada penilaian alternatif ialah suasana komunikasi yang terbuka boleh mendorong guru untuk menyatakan pendapat mereka dan bertukar idea inovatif tentang kaedah penilaian serta memudahkan pelaksanaan idea dan eksperimen baharu. Dalam persoalan ini secara keseluruhannya, kekuatan artikel ini ialah penulis berusaha untuk menunjukkan bukti bahawa kajian komunikasi secara terbuka adalah kunci kejayaan untuk melaksanakan penilaian alternatif. Penulis juga menyatakan faktor yang mendorong untuk melaksanakan penilaian alternatif secara teratur dan juga kesannya kepada pelajar. Kelemahan artikel ini adalah kesukaran untuk memahami artikel dengan lancar kerana disebabkan terdapat istilah yang sukar difahami. Nama saya Taminggi dan matrik number saya ialah P123477. Sekarang saya akan membentangkan cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel ini. Untuk meningkatkan keterbukaan dalam komunikasi di sekolah, pihak sekolah boleh mengalahkan aktiviti pertama, program pidato dan pengucapan awam. Dalam program ini, pelajar dapat menyuarakan pendapat mereka dan dibimbing untuk berfikir dahulu tentang kerangka idea untuk mahu diucapkan sebelum berkata-kata. Program kedua, bengkel dan kem jati diri. Bengkel ini menyediakan ruang berinteraksi dan peluang pembelajaran secara santai dalam kalangan pelajar untuk membina keyakinan diri, untuk berkomunikasi dengan gerakan sebaya dan di hadapan khalayak ramai dalam pelbagai konteks sosial melalui aktiviti-aktiviti seperti sesi muhasabah dan mengenali diri serta rakan-rakan. Gerak semangat, motivasi dalam aktiviti permainan dan kumpulan dinamik. Aktiviti yang ketiga, program sesi senaman pagi. Senaman yang berterusan baik untuk keyakinan diri dan secara tidak langsung memberikan bentuk badan yang cantik. Bentuk badan yang cantik boleh meningkatkan keyakinan diri. Selain itu, kajian menunjukkan bahawa aktiviti fizikal yang kerap dilakukan memberi manfaat kepada kanak-kanak dari segi fizikal dan psikologikal. Keyakinan diri dan kestabilan emosi dapat ditingkatkan dengan senaman aerobik. Oleh itu, pihak sekolah perlu mengadakan program sesi senaman pagi pada setiap hari supaya dapat meningkatkan faedah kesihatan dan juga meningkatkan keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Keempat, pihak yang terlibat perlu memberi ruang dan peluang kepada guru dan merangka sebarang kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut aktiviti dan idea guru itu sendiri, iaitu tidak terlalu mengikut standard dan peraturan tertentu sehingga mengikat guru untuk mempelbagaikan kaedah pengajar dan pentaksiran kepada murid. Seperti guru merangka aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti PAK 21. PAK 21 dikatakan sebagai proses pembelajaran yang berpusatkan
kepada pelajar. Dalam pembelajaran PAK 21, guru boleh mewujudkan komunikasi dua hala dalam kalangan pelajar melalui pembentangan mengenai tajuk yang diberi dan meminta pelajar untuk berbincang di dalam kumpulan masing-masing. Oleh yang demikian, pelajar dapat membina keyakinan diri semasa berinteraksi bersama rakan-rakan lain kerana mereka mampu mendengar dan memberi maklumat. Sekian, terima kasih.